Anda sedang mendengar podcast yang dibawa oleh pelajar-pelajar Singapura di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada episod 2 Popcast. Popcast tu apa guys? Kalau tak tahu, POP. POP is a very common word antara kita kan. People of Perkemas. Alhamdulillah, we are at our episode yang kedua. Di mana episode ni insyaAllah we will go into deeper thoughts of the individuals here. Okay, di mana kita kalau ingat balik, we are all from our madrasah, on madrasah. Ada Ustaz Mera daripada Madrasah Ma'arif, Zaifah, Irsyad, which is from also kira dengan Ana jugalah. Then Ustaz Zikri, Ustaz Syakir pun antuma daripada Al-Junid. Okay, so after studying for many years, alhamdulillah kita diberikan peluang untuk belajar di Universiti Al-Azhar, betul? Okay, so actually sebenarnya banyak orang ada persoalan lah. We even have an FAQ open at the story in Instagram. So bagi sesiapa sahaja yang antum rasa nak kedepankan dorang punya soalan, okay, mungkin untuk story kita dah habis, maybe antum can just PM us at our Instagram. Just look for Perkemas and our social page. Facebook mana dia? Perkemas official, betul? Dan dari situ antum kalau ada soalan just PM kita. We will insyaAllah discuss it again in the future kalau ada. Habis sekarang kita ada soalan-soalan yang anak-anak kedepankan kat sini. Okay, pertama, dah lah, relax so, soalan yang paling core lah, which is why actually antum pilih untuk ke Al-Azhar. Kita ada universiti lain. Ada selain Azhar, kita ada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Dan kita ada orang sekarang banyak dah go to Jordan. Yes, Jordan. We also to Jordan, dekat kita kan. Ada go Morocco. But alhamdulillah, we are given the chance to study in Egypt. So jadi kenapa untuk antum pilih Al-Azhar? Maybe anyone want to start? Silakan. Okay. Untuk Ana, firstly bila Ana dah habis pre-U, Ana tak sure actually Ana nak sama mana. Kira Ana contemplate between Mesir ataupun Jordan lah. Tapi masa tu batch Ana, kira kita gerak awal April itu kan. Jadi our batch, right? Yes, Ana dengan Ustaz Syakir dengan Ustaz Syazwan lah, kira batch kita akan berangkat awal. Jadi bila nak berangkat, dia nak kena buat decision cepat. Jadi Ana masa tu macam Ana masih tak tahu nak continue mana lah. Jadi lepas tu Ana macam Ana solat istikharah, Ana tanya pendapat family Ana tu semua. Dan lepas tu Ana punya hati akhirnya macam kecenderungan lebih kepada Azhar lah. Situ. And kira dia dah macam dah macam tetap akan berangkat. Jadi Ana macam okay, bismillah, insyaAllah Ana just pergi je dengan Azhar situ. Tapi kira as time goes by, kira Ana macam masih tak, kira macam tak tahu kenapa Ana pilih Azhar situ. Tapi kira bila Ana dah kat sini, baru Ana macam fikir balik, kira macam kenapa Ana kat sini situ. Kira Ana macam kira macam Ana fikir kira Ana macam along the way baru nanti dapat dia punya kenapa betul. Nanti kat sini lah. Kira along the way kira Ana masih jumpa kenapa Ana kat sini macam gitu. Tapi kira first is because kat sini ramai seniors yang kata yang kat sini is khazinatul ilm lah. Jadi kat sini memang kalau nak belajar ilmu agama, memang kat sini memang masya-Allah banyak masyayikh kita yang ilmunya memang dah lama, Masya Allah sangat. Dan also asatiza kita di Singapura pun ramai yang dari Azhar juga. Macam itu. Jadi kat sini kita fokus kepada belajar turos macam itu kan. Jadi tanpa turos kita perlu belajar turos untuk kita belajar yang contemporary lah, before kita masuk kepada contemporary. Jadi tu first kenapa Ana rasa di Mesir ni, di Azhar kita, it's something yang kita tak dapat dari university yang lain. Okay? Which is turos lah, masya-Allah. And so ulama masyayikh kita Al-Azhar. Dan lepas tu second is kira Ana ada cerita lah. Kira masa Ana tahun 2, one of arwah Umi Ana punya best friend message Ana. Kira dia tanya khabar lah Ana semua macam mana. Dan lepas tu beliau ada kata lah, kira
tercapai juga cita-cita arwah Umi Ana Masya Allah. macam gitu. Dan lepas tu Ana macam apa maksud macam cik lah, apa maksud cik. Dan lepas tu beliau kata kira arwah Umi Ana dulu pernah cakap yang dia nak Ana sambung ke Al-Azhar macam gitu. Tapi kira Ana tak tahu masa benda tu. Kira Ana tak tahu. Nanti tak tahulah dia. Kira macam Umi Ana tak pernah directly cakap macam okay Umi nak macam Eva pergi ke Azhar macam gitu. Jadi masa tu Ana macam oh ya ke Umi pernah cakap macam ni. Dan lepas tu best friend arwah Umi Ana tu kata kira masa Ana kecil apa tu arwah Umi Ana pernah cakap dengan gitu dekat dengan beliau lah. Jadi Ana macam oh kira macam Ana before this actually Ana macam contemplate between Mesir dengan tempat lain kan, Jordan. Then bila COVID hits, Ana actually tried to make detours jugalah. Kira Ana ada apply untuk Jordan, Ana ada apply Malaysia juga. Tapi kira at the end of the day Ana still macam Ana continue juga Mesir. Kira macam bila every detours yang Ana buat, kira Ana cuba solat istikharah juga. Tapi at the end of the day Ana still macam Ana sampai juga di Mesir macam gitu. Jadi Ana rasa memang Mesir ni dah ditakdirkan untuk Ana untuk sambung di sini. Jadi Ana redha dengan kira ketentuan Tuhan lah untuk Ana kira di sini. Dan also Ana rasa Ana sama Azhar ni membawa macam harapan arwah Umi Ana juga untuk sambung ke Azhar lah macam gitu. Jadi yes, macam itulah kenapa. Kira dia macam very personal juga untuk Ana Azhar ni. Oh Masya Allah, thank you for sharing that personal punya story lah. Macam kita pun this is what we call an inspiring story lah, di mana kita dengar each individual story ada have their own stories. Like one of Ustazah Ifah punya stories really touch me. Kira dia membawa harapan arwah ibunya kan. Betul. Yang actually something kita tak tahu, bila dah sampai sini baru kita tahu. Masya Allah, kira Ana discover Ana punya why dekat sini lah. Masya Kira Ana tak tahu before that kenapa Ana kat sini. Kira memang batch kita betul tak Syakir? Kita punya batch kira macam Ana ingat lagi waktu tu I haven't yet decided to go to Mesir waktu tu. Kira kena decide cepat-cepat lah. Like usually is around betul lah yang before, kalau sini kita biasanya kena macam September gitu lah. Kena mid year mid year baru nak boleh decide kan. So kita macam tiba-tiba bulan 3 dia nak gerak buat paper. Kita dapat pun notice macam dalam berapa minggu je kan untuk kira berapa kita nak bila kita nak berangkat. Yes, exactly. So macam benda tu rasa kena cepat buat decision cepat. Exactly. Kalau yang lain kira okay. Kita waktu tu sebab before that there's something happening over here, right? Markas kita our apa ni institution untuk belajar Arabic language tukar kan. Oh, markas tu. Maybe I don't know, Ustaz Zikri hantar ada cerita ke? Macam like kenapa hantar ke Azhar? Okay, cerita dia actually Azhar ni was not my first choice actually. Oh really? Actually Azhar kira Ana punya second choice lah. Ana first memang Ana just sebab abang Ana pergi Jordan. Jadi kita waktu tu memang kita tak fikir apa-apa tau. Kita just abang aku pergi Jordan, aku just ikut lah. Ikut jejak langkah abang lah kan. Jadi tapi satu masa tu bila dah nearing to the date, kira mak Ana ada berbual dengan Ana lah. Kira cakap Zikri, kira dia macam dia galakkan Ana untuk pergi Mesir lah, sebab dia nak macam something different daripada abang Ana. So abang Ana kan daripada Jordan dan dia nak Ana daripada Azhar University lah. Tapi benda tu kadang ada parents yang macam paksa kita tau. Tapi alhamdulillah kira parents Ana bukan type of yang paksa, tapi dia more of macam kasih dia punya opinion lah ataupun pendapat. Jadi bila tu Ana just macam Ana just ambil pendapat dia, tapi Ana belum terus tukar Ana decision tau. Tapi Ana just continue Ana punya research ataupun Ana tanya asatiza. Dengan Ana mak Ana pun ada pesan cakap macam dia cakap dekat Quran sendiri dah katakan macam yang Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf kan, udkhulu min salat insyaallah amin. Jadi tu macam kepastian yang kalau antum masuk Azhar ataupun Mesir insyaallah diberikan keamanan. Jadi tu macam sentuhlah hati Ana, kira macam betul juga Tapi Ana dekat sini bukan nak bring down any other universities. Memang semua universiti actually bagus. Dekat mana pun, yang penting kita ke arah ke tujuan yang sama. Betul lah. End up kita tetap sama. Tapi ini semua perspektif lah. Kira Ana perspektif macam mana. Then second, Ana of course Ana tanya jugalah, Ana rujuk kepada Ana punya asatiza. Then of course mereka pun ada yang lebih cenderung kepada Azhar sebab mereka kebanyakannya dekat Azhar kan. Jadi ada yang Ana teringat dia cakap Azhar ni kiblatul ilm. Kira tempat yang macam kira ilmu kalau nak antum nak dapat dekat Azhar lah. Then
apa dia cakap ni, kalau bumi apa Yaman dia katakan bumi aulia Betul. kan, tapi kalau dekat sini bumi anbiya. Jadi dekat sana yang lagi masya-Allah, lagi Ana pun macam kira Ana terus dah contemplate tau, macam nak Azhar ke nak Jordan. Jadi dekat situ macam Ana pun masih lagi macam belum lagi tukar Ana punya decision. Dan satu kali tu mungkin Ana ada ternampak satu video ni, atau Ana rasa semua dah nampak dekat Ana, kita banyak repost lah tentang Al-Azhar. Kira ada interviewer ni tanya Habib Ali Al-Jufri hafizahullah. Dia cakap li Al-Azhar. Dia cakap at-takhasusiyat li fiha fil Azhar. Kira kenapa Azhar? Kenapa apa specialnya about Azhar lah. Lepas tu Habib Ali Al-Jufri katakan ni kalau Ana tak lupa kira dia cakap Al-Azhar mush al-jami'ah al-islamiyah wa innama akbar min al-jami'ah. Dia cakap more of kira lebih daripada university itself. Dan dia cakap Al-Azhar huwa apa? Huwa al-marji' li ahli sunnah wal jamaah fil alam kullihi. Kira dia cakap macam Azhar tu menara rujukan bagi apa ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Jadi bila Ana encounter tu video dia, Ana rasa macam kira Ana dah macam lebih tu Azhar tau. Dan Ana macam okay, tak apalah, Ana tak nak fikir lebih. Ana pun just ikut, sebab ni pun mak Ana pun dah nak Ana pergi ke sana. Jadi of course semua anak nak apa nama dia, nak apa yang mak kita nak teruskan ataupun kita nak capai lah benda tu. Jadi Ana pun terus pergi ke Azhar, dan dekat Azhar lagi antum akan explore banyak benda. Jadi tu just Ana punya intro lah. Tapi bila antum dah experience, Ana sendiri dah experience kat sini, memang mana-mana antum boleh dapat. Just that kita nak ataupun tak nak. Betul. Jadi kalau kita betul-betul willingly untuk nak dapat ilmu, kita akan dapat semua benda dekat sini. Masya-Allah. Itulah. Tu memang kira one of the Ana dengar cerita orang apa ni, kata-kata Habib Ali Jufri kan, masya-Allah. Kira memang tempat Al-Azhar ni is not only the academic insights, but it's more about academia insights, more about it's more than that lah. Kira the people itself dan sebagainya. Kira kan kira the one thing yang kira kita nak highlight is about Azhar is dia ada manhaj dia tersendiri. Manhaj dia, kalau Ana selalu tahu kan kira ada 3 level lah kan, betul tak? Kira ada mutadib, mutawassit dengan muntahi. So kira situ sebelum kita nak sampai ke tempat ilmu yang tinggi tu, kita kena go through mutadib dulu. Habis tu dia ada kitab-kitab yang khas, yang sesuai untuk kita. We must go to the basics first. Kalau kita tak ada foundation tu, macam mana kita nak faham yang kat atas tu kan. So macam masya-Allah, benda-benda ni semua is shared from seniors to juniors macam tu lah. Kira one of the things yang Ana kira inspired, macam Ana respect betul kira manhaj Azhar kat sini. Kira kalau Ustazah Umairah nanti, Ana rasa ketertarikan Ana terhadap Al-Azhar bermula sejak kelakarnya dia bukan love at first sight, tapi dia love at first hearing of the word Al-Azhar itself. So it started masa Ana primary 1 je tau. Ana macam Ustazah ni masya-Allahnya, dia cara dia ajar tu semua. Tiba-tiba one day dia macam kata, sorry, I have to leave, I cannot teach you anymore. Why? Oh, I'm going to Al-Azhar. So Ana macam Al-Azhar, Ustazah ni belajar kat Mesir. Apa tu? Tapi tak tahu lagi, and tak pernah dapat exposure terhadap apa tu Al-Azhar lah. Sampailah satu ketika tu, kira bila Ana dah menengah 4 tau, dah mula macam banyak relief asatizah kita dekat Madrasah Ma'arif, semuanya alumni Al-Azhar. Lepas tu saya macam, Ustazah belajar kat mana? Ana dari Azhar. Ustazah belajar kat mana? Semua dari Al-Azhar. Ana macam, apa ni Al-Azhar? Apa yang sampai apa yang masya-Allah ni semua daripada Al-Azhar? Apa yang special lah pasal Al-Azhar tu? Then mereka kongsikan pengalaman mereka. Mereka kongsikan apa yang mereka belajar dekat Al-Azhar tu semua. Tu menjadi macam daya tarikan untuk Ana, macam okay, kalau Ana nak jadi macam hebat macam Ustazah Ana ni, mungkin Ana kena go through wasilah yang sama ke, which is Al-Azhar. Tu satu cetusan. Bila Ana periu, kira Ana kita dapat apa ya, kita ada pergi macam program yang apa ya Ustaz, yang sebelum Pre-departure. Ustaz, PDP. Ana rasa benda tu memainkan peranan penting, sebab dia ada bagi kita booklet, habis kita dapat refer all the macam financial expenses of each university. And Ana rasa concern Ana bab finance lah, yang sangat macam boleh ke nak flight ticket kat Azhar tu semua, tapi semuanya dah tertulis situ. And Ana rasa benda tu macam okay, kau dah tak ada alasan merah, duit cukup insya-Allah. And perbelanjaan di Mesir tak setinggi universiti-universiti yang lain, so apa lagi alasan Ana kan. So Ana macam bismillah, Ana istisyarah,
Ana istikharah bila Ustaz Zakir kata macam dah kena bagi keputusan sekian-sekian. Lepas tu COVID. Lepas tu macam alah nak lepas ke tak? Umi Ana macam kau betul nak pergi Azhar. Lepas tu semua nama-nama calon yang daripada Madrasah Ma'arif yang nak sebenarnya mula-mula sama Azhar, diorang tarik diri. Dan tinggal Ana je tahu seorang. Umairah Saleh kat situ seorang-seorang. So Aunty was the only one dari Ma'arif. Ana macam waktu tu nak nangis tapi tak jadi. Sebab Ana macam cinta terhadap Azhar tu macam dah membuat-buat macam gitu. So Ana macam alamak. So Ana macam okay Umi, let me do my solat hajat and everything. Lepas tu the next day Umi tengok Ana, apakah jawapan solat hajat awak lah tu semua. Lepas Ana macam Umi, Ana dah buka Quran, Ana rasa macam all the good signs lah coming in. Ana rasa macam bismillah je. So after that kebetulan semuanya dipermudahkan. Semua ahli keluarga try to change Umi punya mindset towards macam boleh nak lepaskan anak bongsu dia pergi Madrasah Ma'arif. Pergi Azhar. Lepas tu akhirnya dia macam terlembut hati. And dia macam rasa macam bismillah. Lepas tu Ana actually terjumpa satu video ni tau, Syekh Hisham Al-Kamil tau. Kira dalam soalan tu kira Syekh Hisham tengah nak promote Azhar. So dia kata ramai yang datang kat aku tanya kenapa semua ulama ataupun orang datang dekat Mesir untuk belajar ilmu agama. Kenapa ulama Mesir tak datang dekat negeri-negeri lain untuk sebarkan ilmu? Kenapa kita macam ni macam kita punya hotspot gitu untuk ilmu? Kenapa macam itu? Lepas tu kelakarnya Syekh Hisham dia ketawa. Lepas dia kata apa nak buat kalau Allah dah tentukan kita lah masna' atau factory untuk keluarkan, untuk produce ulama'-ulama'. So Ana macam rasa wah, dekat situ dah terletak lah keistimewaan Al-Azhar, memang keberkatan dekat situ. So exactly like kita bukan nak macam nak kata we will become that ulama one day, but insyaAllah we will become one of the yang kita nak menjadi antara syiar ataupun ambassador of Islam lah kan. Kalau tanpa ilmu tu macam mana? And kalau nak cari ilmu tu mestilah kita akan pilih antara the best, one of the best place is this. Kira untuk belajar ilmu agama is tempat yang straight from the source lah, which is factory dia. Factory dia tadi. Mungkin kita semua macam rasa keberatan untuk nisbahkan diri kita dekat Al-Azhar tau. Tapi kalau kita cuba tengok dekat lensa kita nisbahkan diri kita sebagai pencinta Al-Azhar, insya-Allah benda tu kira lebih ringan. Macam Imam Syafi'i kata macam ana bukan orang-orang yang soleh tapi uhibbus salihin wa lastu minhum kan. Ana la bihim asy-syafa'ah. So mungkin kita tak dapat nisbahkan diri kita dekat Azhar, tapi kita nisbahkan diri kita sebagai pencinta ilmu, pencinta ulama. Dan moga itu semua jadi keberkatan dan dorongan untuk kita tolong agama Allah SWT lah, insya-Allah. InsyaAllah one day kita semua diberikan amanah jugalah. Kita belajar ilmu ni bukan for fun, sebab Ana pernah ditegur oleh senior juga like one time. Dia tanya like a group of us lah, kata antum belajar ilmu untuk siapa? Kira orang di sini yang prominent lah kira. Dia tanya, Ana jawab untuk Ana sendiri lah kira for not. Dia kata salah. Actually patutnya kita belajar ilmu, one day kita kena juga khidmat ataupun kembalikan ilmu tu kepada masyarakat. So you have to learn, you have to study also at the end of the day, kena tadi betul-betul lah supaya kita sampai kepada orang pun dengan cara yang betul. Itu one of yang Ana belajar juga kat Al-Azhar ni. Kira bukan kita sahaja belajar a very large amount of ilmu, but certain macam mana kita nak sampaikan ilmu tu. Betul. Dia bukan perkara yang senang lah. Dan menyampaikan tu adalah salah satu manhaj Azhari tau, yang 8. Masya-Allah. So mungkin yang mendengar boleh buat research apakah 8 manhaj. Nanti kita akan share lagi mungkin episod akan datang apa. Okay. So dekat situ masya-Allah Ana antum punya family support to go to Al-Azhar is very strong, which is alhamdulillah. Ana rasa kalau yang mungkin ada yang berprivilege to have that kind of family support, ada yang tak ada. Tapi at the end of the day, masya-Allah, Allah SWT kira mudahkan urusan kita semua. Kalau tak ada taufik dari dia pun kita tak sampai dekat Mesir kan. So dekat situ masya-Allah, kira family support tu kira bagikan antum belajar luar negara is very very important juga that aspect. Kalau anak nak tahu, kira antum nak tahu, pendengar nak tahu juga is Syakir pun the whole family masya-Allah daripada Al-Azhar sebenarnya. Ana sendiri pernah jadi pelajar bapaknya lah, ayahnya Ustaz Zambring. Nak tahu daripada Ana bertalaki juga dengan dia, masya-Allah. So Ustaz Syakir hantar inspired dari family hantar. Masya-Allah. Okay, Ana Ethan
Actually segan jugalah lepas dengar cerita-cerita antum kan. Tapi kira kalau Ananya reason, dia more to Ana tak ada choice lah actually. Kira kalau memang ikutkan bapa Ana, dia nak semua anak-anak dia pergi Azhar lah. Dia tak more of, dia bukan a choice untuk kita semua. Tapi kira macam okay lah, Ana pun tak fikir banyak. Tapi ada sekali tu kira Ana macam terdetik je, macam mungkin macam nak try benda lain lagi Jordan. Tapi macam Ana rasa that fikiran dia tak mendalam. So Ana macam okay lah, pergi Azhar je lah. So bila dapat pergi tu, and actually kalau ikutkan pun Ana saudara mara, adik-beradik bapa Ana lah pun daripada Azhar juga. Alhamdulillah. So dia macam okay, Ana pun ikut. And pada tahun 2015 bila Ana Sek 3, Ana dapat pergi sini lah. Kira Ana singgah. And bila Ana datang sini, kira Ana rasa dah BR dah sikit. Dia reki dulu lah. Dah reki. Wah, dah reki dulu. Sikit-sikit lah macam okay. Kira jumpa macam senior-senior lama semua. And that time pun sebab ada daripada ahli yang kat sini yang kenal bapa Ana. So diorang ada gathering semua jumpa bapa Ana lah. And macam Ana rasa best persatuan kat sini ramai-ramai gitu. So Ana macam okay, Ana rasa tertarik lah dengan Mesir. So jadi bila datangnya Ana yang masa untuk datang ke Mesir, Ananya mindset memang tak fikir lebih lah. Kita kira ikut bapa Ana punya pilihan je. So macam okay lah, InsyaAllah kira ada berkatnya lah kita ikut ni kan, pilihan ibu bapa. Betul. So Ana pergi je, and Alhamdulillah kira as Ana dekat sini, Ana baru dapat lah kira kenapa Ana suka lah Mesir ni. Ana nampak dia punya macam apa nama dia kecantikan lah. Kecantikan atau dia dia punya gems dekat sini lah orang kata gitu. Gems bila datang kat gems, Ana teringat satu benda yang sini selalu pas dalam kita. Apa dia, Ustaz? Bumi Kinana. Siapa nak share sikit apa betul maksud Bumi Kinana? Silakan Ustaz. Tak apalah, Ana kasih orang lain dah. Silakanlah Ustaz. Hantar belum lagi share lagi hantar punya. Siapa ni? Ana? Tak adalah, kira one of the things Bumi Kinana ni, maksud dia is, saya kata apa tempat letak archery. Ni cerita kalau salah betul kan? Kira sini ceritakan bumi Mesir, Bumi Kinana means it's macam tempat letak adat pemanah adat pemanah kat macam cover dia. So cover dia, kalau nak tahu, cover dia shape macam tanduk gitu, macam sengit. So kira dia punya gems is inside, kat bawah sekali. So kenapa dinamakan bumi Kinana ni? Kalau nak dapat gems tu nak masuk susah. So kita we have to go through here and there. Tapi kalau bila dah dapat that gems, we will find it very beautiful. InsyaAllah. So I think Mesir is one of that. Tadi anda kata anda dah dapat that beauty of Azhar, beauty of Mesir. So apa beauty dia? Kira kalau nak cakap Ana mau tu pasal perkemas. Perkemas yang tarik Ana, macam Ana suka kat Mesir ni. Itulah dia. Interesting. Nak tahu perkemas, nak dengar episod yang lepas lah. Betul, insyaAllah. Okay, kalau Alhamdulillah, apa yang Ana dapat is, especially in nak pergi Mesir ni, kira nak cakap financially challenge tak sangat lah. Dia more towards expenditure kita, betul tak? Betul. Al-Azhar pun tak charge banyak sangat. Banyak orang kata, banyak orang expect kita Azhar free. Actually tak kan. Kira ada that just kena bayar administration fee gitu je lah. Yes. Dia tak ada apa education fee, apa nama kata? Tuition fees. Tuition fees dia tak ada. Cuma sebab Al-Azhar ni adalah universiti yang diwakafkan, betul tak? So dia tak dibayar, hanya bayar pada administration fees sahaja. Dan kira kita kena apa ni? Kena belanja setiap hari lah. Tu je. Cuma waktu tu kalau kita nak tahu, kalau that time Ana, for me pula, kira kenapa Ana pilih Al-Azhar is, of course lah Ana dengar, macam Antum juga, Antum dengar cerita daripada asatiza kita kan. So Ana first dengar pasal Al-Azhar pun daripada that time Ustaz Mahzan, kalau student in Shad ni Ustaz Mahzan, kira dia pun actually pernah jadi presiden kat sini, kalau nak tahu. So Ana dengar story dia lah, kira hantar pelapis dia lah. Tak ada. Kalau Ustaz tahu kira Ustaz Syazwan ni presiden. Ex-presiden. Tak ada lah, jangan. Kira Alhamdulillah, kira Ana dapat, kita dengar story tu dah inspiring. Dan masuk Aljunied lagi lah, Ana dapat that story daripada asatiza Aljunied, Masya Allah. Dia is a different environment lah. So bagi Ana, kalau Ana nak belajar betul-betul, Ana set to myself, kira ni benda ni kira
my parents bagi Ana the freedom of decision lah. So kira dia okay je apa Ana decide. So Ana cakap diri sendiri. Waktu tu Ana tak plan pun. Kira nak pergi Al-Azhar. Kira nak pergi UIA. Kira ikut lah sini-sini Irsyad dekat kira nak pergi UIA lah. So waktu tu macam tak apalah, tak jadi kan. So Ana istikharah dulu. So power of istikharah semua orang kat sini nak buat decision kat Azhar bukan senang-senang lah. Kita fikir betul-betul lama fikir. Kalau nak cakap financially, okay, alhamdulillah financially dia okay. Dia tak sebegitu challenge berbanding pada universiti lain. And then kira cuma beza dia is environment lah. So bagi anda kalau nak belajar pergi tempat belajar, contoh belajar agama, we should go to the main source lah, which is environment dia kena bagi peranan yang penting. Betul. Dia belajar agama mana-mana boleh, betul tak? Betul. Tapi environment dia is different. Kat sini environment dia masya-Allah. Maybe we can talk more about that later. Macam pendekatan kita dengan para masyaikh, pendekatan kita kepada lughah al-arabiyah, sebab kita nak faham Azhar ni, nak faham buku turas ni, kita kena berbual Arab selalu. Dan kita berbual Arab dengan orang kat sini, dengan doktor-doktora. So benda tu macam push kita, Ana sebagai individu untuk ke Azhar. Macam mana nak go to the main source lah. Dia ada cerita sebalik tu, tapi tak apa. Tu on the next time lah. Ada yang tahu lah kenapa nak pergi. So Ana pun actually one of the last few people. Kira tu decide pergi Mesir. So Ustaz Zakir, pakciknya Ustaz Syakir. Kira keluarga Ustaz Syakir ni actually masya-Allah lah. Dah banyak invest kepada anak pekemas. So Ustaz Zakir walaupun Ana macam last week tu, macam 2 weeks before nak fly. Kenapa Ana ni tu? So Ustaz kata masih boleh, jangan risau. So Ana macam wow, masya-Allah. So betul-betul lah kalau Ana dah cakap tu, kalau Ustaz Zakir kata tak boleh, dan tak boleh lah, tak sampai lah. So Ustaz Zakir kata boleh, jangan risau. So macam okay, so nak pergi lah ni betul-betul. So Ana macam wow, okay, it's time for me to buka mata lah, insyaAllah. Al-Azhar ni tempat yang terbaik untuk aku. Kalau sekiranya tak dapat, kalau bukan terbaik, kira kejauhkan lah, ya Allah kan. So alhamdulillah dah sampai ke tahun 4 dah duduk dengan antum kat sini. Dah nak grad dah insyaAllah. So alhamdulillah. So apa yang nak dapat dari story tu pun nak inspired gila lah. Kira macam dia bukan perkara yang main-main untuk kita juga actually kan. Orang dia bukan senang juga. Betul tak? Antum agree tak dengan Ana? Betul, sebab kita nak belajar dekat luar negeri ni, dia ambil macam sacrifice yang banyak. And also kita dekat sini bukan sekejap. Lagi kita jauh dengan keluarga, kita nak adapt dengan environment baru, dan kita nak tinggal dengan kawan. Kira macam kalau dekat Singapore kita selalu macam rely on kita punya parents kan. And duit pun nanti kadang mereka yang berikan. Dan dekat sini kita dah kena pandai manage kita punya financial, cara kita manage kita punya time. Sebab kita ada banyak benda dekat sini, dan nak jaga diri kita, nak jaga muamalah kita dengan kawan kita, dan ada banyak benda yang kita boleh kena fikirkan lah. Jadi that's why benda tu bukan decision yang sangat senang. That's why bila kita nak decide benda tu, macam 4 tahun ni kita nak stay dekat luar, kita nak sambung mana. Jadi benda tu yang kira macam sangat susah lah untuk kita fikirkan lah. Jadi memang banyak benda lah yang kita kena lalu untuk kita sampai ke sini. Itulah. Yang mendengar pun dah dengar cerita-cerita So masya-Allah, kira each of us, there's many more stories daripada kita. Ini adalah 5 pelajar saja, but there are more stories. Kita ada lebih daripada around 100 students over here. So each person ada story masing-masing kenapa pergi Al-Azhar. Tapi masya-Allah, Allah SWT bagi kita that position ataupun privilege untuk kita duduk kat sini, menimba ilmu dengan sebaiknya lah. Jadi Ana rasa Ana tak menyesal lah kalau datang sini. Ada sini pernah tanya Ana enggak? Menyesal tak? Masa baru first year, macam baru first week Ana ada tanya menyesal tak datang sini? So Ana cakap alhamdulillah Ana tak menyesal. Antum menyesal tak datang sini? Tak Alhamdulillah. Of course dekat sini memang orang kata tu memang akan banyak cabaran. Dengan challenges. Tapi itulah cara kita nak develop diri kita lah. Kalau tanpa cabaran memang kita tak dapat nak sedar lah apa yang kira kesalahan kita. Jadi along the way tu memang akan ada cabaran. Memang tak cakap dekat sini semuanya positif, semuanya macam senang. Tapi memang akan ada cabaran, tapi tu yang jadikannya manis lah. Jadi benda tu yang buat kita seperti apa yang kita sekarang ni lah. Jadi
itulah. Walaupun cabaran banyak, tapi tetap kita kena redha, and benda tu sangat manis lah. Jadi Ana boleh Betul. Bagi Ana macam lagi benda tu susah. Selalu ramai yang kata belajar di Azhar ni memang susah, tinggal di Mesir ni susah. Tapi yang susah tu yang kalau kita dapat overcome, itu yang manis dia lah. Betul. Susah, kenapa tu cakap susah? Susah sebab Ana pernah kira macam macam ada disappointments Ana jugalah kat sini. Kira Ana pernah apply Minha. Dan lepas tu semua kawan Ana dapat. Minha tu kira sponsorship. Oh, Scholarship. Scholarship. Allah. Okay. Jadi Ana pernah apply Minha dengan Ustazah Umairah juga. Jadi kira dia punya steps memang tedious lah. Kira macam banyak steps, banyak tempat nak kena pergi semua. Tapi lepas tu bila Ana dah dekat last step dia, which is just untuk dapat dia punya paper yang macam kira dah kelulusan. Itu je. Ana je seorang yang tak dapat. Kira Ana dah settle semua step, itu je Ana tak dapat. Jadi macam Ana tak tahu kenapa Ana tak dapat itu semua juga. Tapi dengan kira macam Ana rasa sangat macam disappointed sebab Ana dah put in effort untuk tu semua juga. Tapi itu kira Ana belajar untuk redha lah. Kira mungkin itu rezeki orang lain. Kira mungkin ada orang yang lebih memerlukan benda Minha tu, dan gitulah. Jadi Ana pun kena redha lah. Mungkin itu bukan Ana punya rezeki. Tapi anda nanti pun tak dapat lah. Tak sampai sekarang. Dua-dua tak dapat lah. Alhamdulillah Ana dapat. Ana Atis tak dapat antara semua. Jadi Ana try tau untuk cari nama dia. Ana tanya Amu nama ni sekian-sekian tak ada, sekian-sekian tak ada. Datang lagi tak ada juga. So dia kata Amu kira ni pakcik pakcik maaf kita biasa Arab kan. Pakcik Arab. So Arab. mana people tu tak tahu hilang ke mana. Jeng. Masya-Allah. So rasa macam rezeki tak akan salah alamat lah. Kalau dia akan sampai kat kita, dia akan sampai kat kita. Dan kalau bukan rezeki kita, memang dia tak akan tersampai kat kita. Masya-Allah. Wow, Ana kira speechless juga lah. Kira memang ada story-story juga lain pasal cabaran-cabaran. So Syakir ada story ke? Cabaran? Ada. Tapi nanti Nanti share memories. Tapi Alhamdulillah, as a conclusion, Ana rasa kita as a student in Al-Azhar, we're trying our best lah. Trying our best to study ni, insya-Allah, supaya kita menjadi antara yang khadimul agama lah, khadimuddin, agama Al-Quran. Jadi insya-Allah kira semoga apa yang pendengar-dengar ni menjadi inspirasi bagi mereka. Siapa yang nak pergi Al-Azhar tu, pergilah, try. Dan kalau rasa nak dengar story lagi, boleh kita tunggu di episod akan datang dalam podcast. Assalamualaikum.